Peruntukan RM50 juta bagi pelaksanaan skim kredit mikro Sarawak bagi meringankan beban usahawan negeri itu antara fokus perkongsian lintas langsung dari Sarawak hari ini. Jadi untuk perkembangan lanjut, kita bersama rakan penyampai Bumawen di RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan selamat petang. Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak RM50 juta bagi pelaksanaan skim kredit mikro Sarawak SKMS untuk meringankan beban dan memudahkan usahawan di negeri ini yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan, RM20 juta daripada peruntukan berkenaan merupakan peruntukan tambahan untuk skim yang diumumkan oleh Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng pada 20 Mac lepas dalam pakej bantuan khas Sarawakku Sayang. SKMS merupakan skim inisiatif kerajaan negeri untuk membantu 62,000 usahawan kecil dan sederhana menerusi skim pinjaman mudah untuk kumpulan B40, mikro dan usahawan kecil yang mempunyai akses terhad terhadap sumber modal tradisional seperti bank atau institusi kewangan lain. Bercakap dalam sidang media di Kuching, beliau berkata skim tersebut terbahagi kepada dua, iaitu SKMS 1 yang menyediakan pinjaman atau pembiayaan serendah RM1,000 hingga RM10,000 tanpa kadar faedah atau kadar keuntungan kepada usahawan B40. Manakala SKMS 2 untuk pinjaman atau pembiayaan RM5,000 hingga RM50,000 dengan kadar faedah atau kadar keuntungan sebanyak 4% berdasarkan baki bulanan berkurangan kepada usahawan mikro dan kecil. Permohonan untuk skim tersebut boleh dilakukan mulai esok secara dalam talian berikutan PKP. Borang permohonan boleh dimuat turun di laman sesawang Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan, selain Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak dan Agrobank. Sementara itu, Dato' Amar Awang Tengah berkata untuk meringankan beban kewangan usahawan kecil dan sederhana, kerajaan negeri akan membenarkan penangguhan bayaran balik selama 6 bulan bermula April sehingga September tahun ini untuk peminjam skim tersebut. Jawatan Kuasa Kecil Rantaian Bekalan Makanan Sarawak tidak pernah mengeluarkan kenyataan bahawa nilai barangan makanan yang diagihkan kepada rakyat hendaklah berjumlah RM100. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan merangkap pengerusi jawatan kuasa berkenaan menyatakan demikian bagi menyangkal dakwaan bahawa bekalan makanan yang diagihkan kepada penduduk adalah bernilai RM100 seperti yang tular di media sosial. Saya ingin membuat penjelasan di sini bahawa jawatan kuasa rantaian bekalan makanan tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan bahawa nilai makanan yang disediakan hendaklah berjumlah RM100. Jelas beliau, jawatan kuasa telah diperuntukkan RM16.4 juta untuk memberi bantuan bekalan makanan asas kepada kumpulan sasar di seluruh negeri. Golongan sasar akan ditentukan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian dan Daerah dengan kerjasama agensi berkaitan, Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri serta badan bukan kerajaan. Ini bagi memastikan sebanyak mungkin penduduk terutama di luar bandar, pedalaman, miskin bandar dan yang terputus pendapatan akibat Perintah Kawalan Pergerakan mendapat bekalan makanan. Bercakap dalam sidang media di Kuching, beliau menambah justru isu nilai barangan yang diagih tidak seharusnya dipertikaikan oleh penerima. Tambah beliau, bekalan makanan asas di negeri ini adalah mencukupi dan masyarakat juga dinasihatkan agar tidak melakukan pembelian panik selain turut mengingatkan peniaga supaya tidak menyorok barangan terutama barangan asas. Seramai 46 individu ditahan kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP di negeri ini setakat pagi tadi. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Dev Kumar menerusi kenyataan media mendedahkan ini menjadikan jumlah keseluruhan individu yang ditahan kerana ingkar PKP sebanyak 276 orang sejak pelaksanaan perintah berkenaan pada 18 Mac lepas.
Menurut Datuk Dev, tangkapan terbaru melibatkan 46 individu itu menyaksikan daerah Miri mencatatkan jumlah tertinggi dengan 12 orang diikuti Kuching 9, Sibu 8 dan Seratop 3. 2 orang masing-masing ditangkap di Padawan, Kota Semerahan, Seri Aman, Limbang dan Dalat. Manakala di daerah Bintulu, Serian, Lawas dan Sarike masing-masing seorang individu ditangkap. Sementara itu, 83 individu telah dituduh di mahkamah sejak 18 Mac dengan pertuduhan tertinggi dicatatkan di Sibu melibatkan 31 orang, diikuti Padawan 13 orang, Miri dan Dalat 7 orang dan masing-masing 6 orang di Sarike, Lawas dan Matu Daro. 4 orang pula dituduh di Kuching, 2 di Kota Semerahan dan 1 di Bintulu. Menurut Datuk Dev, kebanyakan tertuduh mengaku bersalah dan dipenjara antara 2 hingga 4 bulan. Baik, sekian perkongsian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Silakan.